Assalamualaikum, salam hormat. Anda menyaksikan Malaysia Memilih bersama saya Haris Ashraf Hasnan. Sudah tentu banyak juga perkara yang telah kita dalami dan kita telusuri. Tetapi untuk waktu ini banyak juga perkara untuk kita teliti. Melihat kepada nasib pengundi yang hampir 50%-nya merupakan golongan belia. Kali ini kita bakal menyaksikan jutaan pengundi baru, pengundi muda yang akan menunaikan tanggungjawab mereka pada Sabtu ini. Berbaki 5 hari sahaja lagi, bagaimana tawaran-tawaran yang ditawarkan oleh parti-parti? Adakah ianya bakal menggamit hati para pengundi? Tetapi untuk waktu ini saya nak bersama dengan rakan saya, Fariz Azman, yang menelusuri dan juga memahami dari segi isu melibatkan pekerjaan. Bagaimana ianya memberi impak kepada kehidupan rakyat, terutama dalam memberi peluang yang lebih baik. Fariz Azman, ada perincian berkenaan dengan laporan telah pun ke daerah seperti Cameron Highlands sebagai contoh, ke Raub ketika ini berada di Raub juga. Mungkin Fariz boleh kongsikan bagaimana aspirasi, terutama kalau kita cakap berkenaan dengan golongan belia yang ingin mengharapkan peluang pekerjaan yang lebih baik kepada mereka ini. Fariz. Baik Haris, ya itu antara keluhan dan antara luahan oleh pengundi muda. Kalau kita tahu sebenarnya di dua parlimen, semalam dan beberapa hari kami berada di Cameron Highland, dan hari ini kami telah pun sampai di Raub pada malam tadi untuk mendengar sendiri bagaimana keluhan dan rintihan terutamanya kepada pengundi muda. Kalau kita tahu mereka berusia 18 sehingga 39 tahun di dua parlimen ini, antara boleh kita katakan peratusannya agak tinggi yang akan menunaikan tanggungjawab pada 19 November depan. Baik, kita nak cerita dahulu di Cameron Highland sebenarnya Haris. Kalau Cameron Highland dari sudut parlimennya P078 ini akan melibatkan lebih 46,000 pengundi ataupun pemilih yang layak menunaikan tanggungjawab mereka pada 19 November depan. Dan jika kita lihat pada parlimen ini, 3 penjuru. Di antara Datuk Ramli Mohamad Noor yang juga penyandang daripada Barisan Nasional, begitu juga Abdul Rashid bin Muhammad Ali daripada Perikatan Nasional dan juga Cheong Yok Kong daripada Pakatan Harapan. Itu mengenai dengan calon-calon, tetapi pada masa sama juga apabila kami menelusuri isu-isu pekerjaan, peluang pekerjaan terutama kepada anak muda di kawasan Cameron Highland Tanah Tinggi ini, kita tahu isu Tanah Tinggi ini sebenarnya Haris, pekerjaannya kalau nak pergi ke kawasan Tapah itu mengambil masa beberapa jam. Kalau ingin turun ke Sungai Koyan ataupun ke Lipis juga mengambil masa beberapa jam. Tetapi di Cameron Highland ini sangat unik sebenarnya Haris. Kalau kita tahu Tanah Tingginya kaya dengan strawberry-nya, ladang strawberry. Begitu juga ladang teh. Sejak pemerintahan dulu, penjajah British juga, ladang teh telah pun ditanam di kawasan Tanah Tinggi Cameron. Begitu sayur-sayuran, buah-buahan. Jadi ini adalah industri yang dilihat sebagai penyumbang utama kepada anak muda. Dan saya juga ada bertemu bersama dengan anak muda semalam di salah sebuah ladang strawberry. Mereka mengatakan bahawa ada ramai sebenarnya anak muda yang mendapat peluang pekerjaan apabila industri tanaman ini terus dipergiatkan dari sektor agro ini, terutama di ladang-ladang strawberry, begitu juga ladang teh dan sebagainya. Ia membuka sedikit sebanyak peluang. Tetapi isu yang kami lebih diberikan perhatian apabila kita katakan mengenai dengan perubahan iklim ini bakal memberi kesan kepada sektor peluang pekerjaan anak muda. Apa yang saya kata begini sebenarnya Haris, di mana ada kajian menunjukkan bahawa terdapat juga perubahan iklim yang berlaku di Cameron Highland, dan ia juga mengakibatkan suhu semakin tinggi ataupun semakin panas, tetapi ia akan memberikan kesan jangka panjang. Dan ini dilihat, dikuatiri oleh pengundi-pengundi muda, terutama anak muda yang bekerja di sektor agro ini. Mereka melihat perkara ini perlu dibendung. Apakah faktornya? Adakah disebabkan pembangunan yang terlalu pesat di kawasan Tanah Tinggi Cameron ini? Itu faktor-faktor yang memungkinkan ia berlaku. Jadi pengundi-pengundi muda ini melihat bukan hanya ladang-ladang ini memberi sektor pekerjaan kepada mereka, peluang-peluang pekerjaan kepada mereka, tetapi mereka mahu security ini, di mana security untuk peluang pekerjaan ini tidak terjejas akibat perubahan-perubahan ataupun akibat faktor-faktor lain pembangunan di sekitar kawasan Cameron Highland. Baik, itu antara luahan anak muda di Cameron.
Dan saya berada di Raup. Raup juga kalau kita lihat parlimennya menyaksikan 4 penjuru. Di antara Pakatan Harapan, GTA ataupun Pejuang, BN, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Isunya lebih kurang sama. Di sini sebenarnya kalau kita datang ke Raup, pertaniannya itu agak bagus. Kita katakan Musang King terkenal di kawasan bukan hanya di Malaysia tetapi di seluruh dunia juga. Musang King diekspor sehingga ke Hong Kong, ke Indonesia dan beberapa negara-negara lain dan terkenal dengan keunikan Musang King itu sendiri. Jadi isu di Raup ni sebenarnya Haris, di mana isu pertanian ini ia membuka peluang kepada anak muda. Tetapi apakah tawaran kepada calon-calon yang bertanding? Antara yang saya dengar adalah mereka mahu menawarkan agar diwujudkan satu institusi penyelidikan. Kalau sebelum ini kita tahu ada institusi penyelidikan getah, begitu juga kelapa sawit. Mungkin kali ini tawaran-tawaran ini boleh diberikan kepada anak muda di kawasan ini supaya ia membuka lebih banyak sektor Musang King ini, industri Musang King boleh dilebarkan dengan mengikut kita katakan kelestarian alam sekitar. Jadi ini isu yang akan kami bawakan liputannya sepanjang hari di Raup ni sebenarnya, Haris. Okey, baik Faris Azman, sudah tentu kita menantikan perincian laporan lanjut. Banyak lagi perkara-perkara, kita akan terus mengangkat suara rakyat menjelang hari pengundian pada 19 November nanti dan esok pula adalah hari pengundian awal. Banyak juga perkara-perkara yang perlu kita teliti. Terima kasih sekali lagi Faris Azman langsung dari Raup Pahang yang membawakan perkembangan lanjut berkenaan dengan sektor pertanian dan juga bagaimana ianya mampu meningkatkan peluang pekerjaan terutama dalam golongan belia. Baik, bercakap soal apakah tawaran yang boleh ditawarkan kepada golongan belia, ada beberapa perkara perincian manifesto. Saya bawakan 4 gabungan besar manifesto daripada Barisan Nasional, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan juga Gerakan Tanah Air. Okey, baik, kita teliti satu persatu terlebih dahulu. Kalau kita nak melihat sebagai contoh, saya ke Barisan Nasional terlebih dahulu. Baik, antara yang dinyatakan menerusi manifesto Barisan Nasional ini, kalau bercakap berkenaan dengan golongan muda adalah dari segi isu pengangguran, apa yang di-highlightkan oleh Barisan Nasional, iaitu isu pengangguran, kebajikan yang terabai, ketidakupayaan untuk menjalani kehidupan yang selesa dan bermaruah. Bercakap pasal gaji bermaruah, banyak juga perkara-perkara yang dinyatakan melalui manifesto Barisan Nasional ini, termasuklah kalau kita lihat sistem insurans pekerjaan untuk program reskilling, termasuk juga memberikan majikan potongan cukai sebanyak RM5,000 maksimum setahun untuk aktiviti latihan pekerja. Selain daripada itu, PKS juga kredit sebanyak RM10,000 maksimum setahun untuk aktiviti latihan. Selain daripada itu, ada Employment Retention Fund, ERF. Ini juga antara perkara-perkara yang boleh kita teliti. Anda boleh fahami dan melihat dengan lebih lanjut menerusi manifesto Barisan Nasional. Baik, saya kedua, kita ke GTA, Gerakan Tanah Air. Baik, Gerakan Tanah Air juga turut menawarkan di dalam manifesto mereka untuk melihat kepada beberapa perkara. Kalau saya melihat ataupun item terakhir ataupun di bawah pemuda bermaruah ini, melihat dari segi kemenjadian pemuda-pemudi. Bercakap soal kemenjadian, masih lagi berteraskan isu berkenaan dengan bagaimana untuk melahirkan penyediaan pekerjaan yang bermaruah dan berkemahiran, meningkatkan mobiliti ekonomi belia. Itu antara yang dinyatakan menerusi manifesto GTA ini. Meneliti perkara seterusnya di bawah manifesto GTA ini, saya ke segmen bangsa makmur, di mana di bawah segmen ini menerusi 7 pecahan segmen, indikator pencapaian utama ataupun KPI yang diletakkan adalah untuk dari segi memastikan pengagihan dan juga pembangunan yang lebih adil. Termasuklah meningkatkan penumpuan pemerkasaan kegiatan ekonomi, pembangunan ekosistem ekonomi, prinsip pekerjaan bermaruah. Ini antara perkara-perkara yang dinyatakan di dalam manifesto GTA. Baik, saya ke Pakatan Harapan pula, antara yang secara spesifik di bawah item nombor 4, menjamin kebajikan pekerja. Kalau kita bercakap soal pekerja, usaha yang dilakukan mereka adalah untuk meningkatkan lebih banyak peluang pekerjaan, di mana antara item-item yang dinyatakan di dalam manifesto Pakatan Harapan termasuklah meneliti berkenaan dengan dari segi dasar gaji minimum. Baik, kalau kita lihat di sini ada gaji minimum, ada juga menangani halangan diskriminasi, jaminan keselamatan sosial, allowance khas kehilangan pekerjaan dan juga menangani kemiskinan persaraan.
Itu antara perkara-perkara. Kalau kita lihat jaminan keselamatan sosial RM10,000 untuk 6 juta pekerja gig, itu antara perkaranya yang dinyatakan menerusi manifesto Pakatan Harapan ini. Baik, antara perkara lain, menangani kemiskinan persaraan ini juga antara perkara yang perlu kita teliti. Kita lihat bahawa kerajaan sebelum ini telah pun membenarkan pengeluaran KWSP beberapa kali, tetapi bagaimana ianya memberi impak dalam kehidupan masyarakat selepas ini, pasca pengeluaran KWSP, pengeluaran khas yang dibenarkan. Baik, saya terus sahaja terakhir daripada Perikatan Nasional. Perikatan Nasional menawarkan di sini iaitu 1 juta pekerjaan berpendapatan tinggi. Itu yang di-highlight ataupun yang dinyatakan oleh menerusi manifesto PN ini. Selain daripada itu, ada juga perkara-perkara lain termasuk insentif khas pekerja gig bernilai RM1,000 juga ditawarkan di bawah manifesto Perikatan Nasional ini. Baik, sudah tentu untuk waktu ini kita nak meneliti perkara-perkara apa sebenarnya yang boleh kita fahami dan juga melihat apa lagi yang perlu dilakukan. Adakah tawaran ini cukup menarik minat? Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman, Profesor Pengurusan Sumber Manusia Universiti Malaysia Kelantan bersama dengan saya menerusi Google Meet bersama dengan Esra dan juga manifesto-manifesto yang ditawarkan ini mampu menarik minat terutama golongan belia, orang muda, Prof. Terima kasih Encik Ashraf, Ashraf Awani. Seperti biasa kan, manifesto ni semua memang baiklah, okay? Memang setiap parti ini akan beri manifesto yang terbaik. Cuma pelaksanaan itu belum. Okay, dari segi Malaysia ni, semua manifesto yang ditawarkan sudah ada dalam polisi dasar kebangsaan dalam sumber manusia. Sudah ada, semua ada. Dasar gaji minimum sudah ada. Lepas tu kita sudah ada perkhidmatan sosial sebagainya. Sekarang isu ialah realiti. Kita nak tengok realiti, iaitu selepas PRU ini pelaksanaan itu penting. Jadi bila cakap pasal orang muda kan, isu ni bukan saya cakap sekarang, Encik Ashraf. Dalam 15 tahun lalu, Esra Awani telah panggil saya bercakap isu yang sama saja. Tetapi kenapa setiap PRU tu kita ada manifesto, apabila sampai ke tahun kelima kita masih cakap isu yang sama. Sekarang ni bukan pasal manifesto yang ada di tentera itu, tapi pelaksanaan itu penting dengan jujur, amanah, integriti dan sebagainya. Jadi setiap perbelanjaan yang kita luluskan dalam belanjawan itu perlu dilaksanakan dengan segera. Rakyat untuk rakyat. Rakyat termasuk juga orang muda, termasuk juga pelajar-pelajar golongan universiti graduan, termasuk juga pelajar selepasan SPM. Jadi dasar itu memang ada. Cuma pelaksanaan itu yang jadi isu sekarang. Jadi saya rasa cabaran utama sekarang dalam PRU ini ialah kita ada pelbagai parti yang menawarkan macam-macam, tetapi adakah mereka menunaikan dalam masa 5 tahun ini? Jadi kalau kita lihat negara-negara luar kan, negara barat, polisi itu diteruskan. Bukan kita melihat siapa yang akan jadi menteri negara, tapi polisi yang ada sekarang diteruskan. Cuma apa yang berlaku ialah dalam konteks kajian-kajian saya selama 26 tahun ni, industri kita ni perlu banyak sokongan daripada pihak kerajaan, daripada kementerian tertentu. Saya rasa macam ni, saya berpendapat kalau PRU akan datang, Perdana Menteri kena tubuhkan satu task force di mana beliau kena jemput Menteri Pendidikan, Menteri Pendidikan Tinggi dan Menteri Sumber Manusia, dan mereka ni kena revise balik silibus yang sedia ada dalam pendidikan sekolah daripada tadika, rendah, sekolah menengah, peringkat sekolah universiti sampai ke PhD. Jadi kita kena study sumber manusia bukan di peringkat universiti, tetapi dari tadika lagi kita telah rancang apa yang kita sampaikan kepada anak-anak kita pada masa akan datang. Jadi masing-masing ada role yang play. Seperti kita ada pendidikan vocational, technical, semua itu kita kena memperkasakan lagi. Semua ada. Kita ada dasar kemakmuran bersama, kita ada dasar gaji minimum, kita ada dasar-dasar, semua ada. Tidak perlu lagi kita buat balik yang baru. Kita, apa yang kita janji, kita tunaikan. Jadi saya menyeru Perdana Menteri yang akan dilantik nanti jadi pengurusi, dia buat task force dan lantik pakar-pakar dalam pelbagai bidang untuk duduk. Dan kita pun tahu banyak universiti telah melaburkan beribu-ribu ringgit dalam kajian-kajian. Perlu kajian itu sampai ke rakyat kita. Terutama sekali, kalau kita cakap pasal graduan menganggur, bila kita mau cari resolusi dia? Patutnya kita sudah tak ada masalah pengangguran, tapi kita boleh
katakan Malaysia sudah bersedia sama taraf dengan negara-negara lain. Jadi apa role kita selepas PRU ini? PRU ini sangat penting. Sangat penting sebab gig ekonomi telah berkembang maju, di samping itu industri sedang menunggu kepada 4.0 IR dan jadi semua ini sudah ada, cuma pelaksanaan itu sangat penting dan kita tidak ada masa lagi. So masa kita terlalu singkat sekarang ni. Jadi dari masa ke masa selepas saja kerajaan kumpulkan, setiap menteri-menteri lantik bekerja untuk rakyat. Rakyat diutamakan. Rakyat telah sengsara dari kos sara hidup. Rakyat sekarang sedang melihat pekerjaan-pekerjaan menjamin masa depan. Kita bercakap pasal maruah. Maruah maksudnya adalah kerja-kerja yang sesuai dengan kemahiran mereka. Kita tak nak didapati ada juga graduan-graduan telah mengambil gaji minimum. Lebih kurang 1 juta dan sebagainya. Mereka mengambil gaji minimum. Gaji minimum ialah untuk B40 ke bawah. Kenapa pula graduan pergi bekerja? Tapi graduan kita, saya rasa rekrutmen, silibus, semua kena tukar balik untuk menghadapi industri yang mencabar. Jadi graduan ni kena pergi kepada high level, kemahiran tinggi. Dan mereka kena bawa income balik kepada negara kita. Jadi dasar-dasar yang ada tu, kita kena cantumkan dan sebagainya. Contohnya tadi saya lihat pertanian. Cameron Highland boleh jadi pusat pelancongan utama di dunia. Dan boleh jadi generate income. Tengok dekat Australia, tengok dekat New Zealand. Ramai pekerja dari luar pergi bekerja di... Jadi kenapa kita tak jadikan mereka sebagai usahawan? Contohnya, Universiti Malaysia Kelantan. Kami telah melahirkan banyak usahawan yang boleh jadi usahawan dalam kampus juga. Jadi ada banyak kita di sini, pakar-pakar ni boleh bincang. Jadi usahawan menjadi utama pekerjaan utama untuk graduan. Graduan ni tak perlu cari kerja lagi. Jadi usahawan yang berjaya masuk dalam pertanian. Saya masih ingat lagi Encik Ashraf, pada tahun 80-an pengangguran di kalangan siswa sangat tinggi. Ini zaman saya. Waktu tu ramai dasar kerajaan telah membawa graduan terlibat dalam pertanian. Hari ini mereka telah jadi jutawan tahu. Jadi jangan pandang rendah seperti dikatakan Rob, ada Musang King. Musang King telah sampai ke negeri China. Musang King telah sampai ke luar negara. Why not? Yang itu juga graduan boleh melabur. Tetapi mereka perlu sokongan daripada kerajaan, pelaburan yang dalam belanjawan itu perlu ditunaikan. Jadi manifesto jangan jadi manifesto. Sekarang manifesto kena dilaksanakan. Kita tak kisah mana-mana kerajaan. We don't care. Yang kita pentingkan sekarang seorang pemimpin yang berjiwa rakyat. Jiwa rakyat termasuk daripada orang-orang daripada pendidikan tinggi sampai pendidikan rendah. Jadi kita tak nak ketepikan rakyat Malaysia dalam konteks ini. Saya sebagai rakyat Malaysia, saya mau tengok anak-anak kita yang muda keluar dari universiti dapat kerja setimpal dengan kemahiran mereka. Dan di samping itu kita kena perlu juga bantu IKS, Micro. Cik Ashraf, IKS tidak bersedia dalam 4.0 IR. Jadi kita kena tengok balik semula dasar kita, macam mana kita nak bantu dia orang. Saya sangat tertarik dengan berapa manifesto mengatakan IKS akan diberi pencukaian keterkecuali dan pencukaian dan sebagainya. Itu semua baik. Tetapi kita kena bantu semua mikro dengan SME adalah tunggak untuk kemakmuran negara kita. Kalau kita tak lihat dua-dua sektor ni, maka kita tak akan capai kemakmuran bersama dan lain-lain polisi. Baik, Prof. DLC company, Telekom, Honda, banyak lagi, Petronas, semua turun padang jadi mentor kepada menti. Siapa menti? Mikro. Kita mau rakyat kita hidup dengan bahagia, dengan maruah dan sebagainya. Kita bangga, kita nak jadikan Malaysia number 1. Itu tujuan kita. Lihat balik negara-negara jiran kita, ke mana mereka pergi. Look at our country like Indonesia, look at Vietnam. Mereka telah berjaya. Jadi kita nak satu-satunya yang dulu tu dulu. Sekarang kita nak new economy, new management leadership, and we change our country to be a top 10 equivalent to other country like Australia, New Zealand dan sebagainya. Graduan kita mesti mendapat kerja selepas keluar, bukan gaji minimum. Sangat menyedihkan Ashraf. Kalau mereka pergi gaji minimum, bagaimanakah mereka B40? Di mana mereka dapat kerja? Kita tak nak mereka berpindah dari Cameron Highland ke Kuala Lumpur. Tak perlu. Duduk dekat Cameron Highland, mereka generate income. Duduk dekat Keningau, duduk dekat di Sandakan, duduk dekat Tawau, duduk dekat di Sibu. Tak payah datang ke Kuala Lumpur, mereka boleh jana pendapatan tinggi. Dan saya percaya, dengan ada ilmu yang ada mereka dalam universiti, mereka telah melabur beribu ringgit, mereka boleh dapatkan itu. Jadi saya sangat-sangat prihatin. PRU 15 ini akan menentukan masa depan Malaysia. Industri kita perlu dibantu. Majikan-majikan kita sedang menunggu. Kita tak nak melihat dari segi agama, dari segi kaum, tidak perlu ada perbezaan itu. Kaya miskin tidak ada. Yang ada satu saja, jiwa satu Malaysia. Kita nak bergerak ke arah Malaysia dan we want to. So I dah cakap banyak kali dah benda-benda ni daripada 10 tahun lalu. Saya tak nak ulang-ulang lagi. Kita mau dasar-dasar mana-mana kerajaan dibentuk, tak kisah implementasikan. Hari pertama, duduklah
Menteri Sumber Manusia, Menteri Pendidikan Tinggi, mereka pendidikan dan juga PM jadi task force dengan pakar-pakar duduk bincang how to make our janakan pendapatan tinggi untuk orang-orang muda. Okey. Saya rasa itu saja saya nak cakap, Encik Ashraf. Saya harap, sangat-sangat harap orang-orang muda jangan sengsara. We want them happy. They are future leader kita. Mereka akan ambil alih negara kita. Sebab itu orang-orang muda ini aspirasi lain. Mereka pergi gig economy. Why? Gig economy, flexibility. Mereka rasa enjoy. Mereka rasa gembira. Kenapa tak berlaku di tempat kerja? Kenapa majikan-majikan masih menggunakan cara-cara yang lama? Ubah balik. Di universiti, pernah ubah syllabus, pernah ubah sistem pendidikan. Biar mereka enjoy dalam universiti. Biar mereka buat sedikit tapi very high impact. Jadi itu tujuan saya. Sorry, I a bit ini sebab I really sayang pada Malaysia. I want to see Malaysia top 10 along to other country. Prof, kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini saya nak masuk berkenaan dengan dari segi gig ekonomi dan sebagainya. Ada lagi sikit masa untuk perbincangan kita. Kita nak berhenti rehat seketika. Kita akan bersambung selepas ini. Okey, masih lagi kita bersama dalam Malaysia Memilih. Tetamu saya Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman, Profesor Pengurusan Sumber Manusia UMK, masih lagi membincangkan soal kerja bermaruah ini. Kalau kita bercakap berkenaan dengan kerja bermaruah ini, paling penting adalah orang, terutama kalau kita cakap soal belia fresh graduate ini, adalah berkenaan dengan gaji. Prof menyebut berkenaan dengan nak bawa keluar bukan setakat gaji minima, tetapi nak memastikan bahawa takkanlah gaji minima sahaja, takkanlah berada di tahap B40 itu sahaja. Menuju ke hadapan, bagaimana sokongan perlu diberikan kepada, terutama kalau kita cakap soal syarikat-syarikat. Kerana syarikat sahaja kalau nak bergantung syarikat untuk memberi satu peningkatan ataupun jumlah increment itu bulanan, tahunan itu yang tinggi juga, mungkin agak payah struggle pada ketika ini. Tetapi perlu ada sokongan ekosistem secara menyeluruh. Pandangan Prof. Okey, saya dah cakap sekarang kan, untuk graduan ada dua haluan sekarang. Satu, menciptakan kerja untuk mereka sendiri. Itu usahawan. Okey. Satu lagi ialah mereka mendapat kerja di tempat kerja. Jadi apa peranan graduan pada masa kini? Waktu mereka dimasuk sebagai katakanlah pelajar di universiti, mereka kena cuba dapatkan pengalaman secukup-cukupnya. Terlibat dalam kelab, terlibat dalam badan uniform, terlibat dalam apa-apa saja. Apa yang pensyarah suruh buat, mereka buat. Dan mereka come up with the new ideas. Satu. Selepas mereka keluar, cuba kami di Universiti Malaysia Kelantan, kami adalah universiti usahawan nombor 1 di Malaysia. Apa yang kami buat ialah, kami mau pelajar kita berdikari dan mencipta kerja. Ini satu yang saya nak cakap dekat sini, yang Jasraf, koperasi. Kita ada dasar-dasar koperasi sangat jelas dan telah diperturunkan oleh pemimpin kita yang lalu. Sebab itu saya kata, pemimpin-pemimpin yang lalu telah berjasa untuk negara kita. Dan mereka telah membuat sesuatu yang terbaik. Cuma kita sekarang amalkan balik. Jadi dalam koperasi ini, dia akan dual role. Satu ialah mereka jadi shareholders. Bila mereka masuk koperasi, shareholder. Lepas tu mereka katakan juga seorang staff. Jadi dua-dua tu akan mereka dapat. Share pun dapat, kerja pun dapat. Tapi sebagai seorang graduan, kita ada beribu-ribu koperasi kat Malaysia, termasuk koperasi pertanian. Katakanlah kita tubuhkan koperasi pertanian di Cameron Highland. Jadi graduan ini pergi situ, dia tahu marketing, dia tahu accounting, dia tahu semua. Jadi dia boleh tahu menciptakan pekerjaan. Tetapi dia perlu sokongan dari dasar-dasar sedia ada, wang ringgit untuk menubuhkan syarikat dan sebagainya. Sebab itu saya mengatakan di sini, semua usahawan ikon-ikon negara kita bersedia untuk bantu. Saya rasa banyak, saya terima kasihlah kepada semua ikon-ikon usahawan yang berjaya, telah mereka masuk ke universiti dan mereka bantu. Cuma sekarang ni, saya juga bagi tahu anak-anak muda di peringkat sekolah dan juga sebagainya bersedia untuk menciptakan inovatif, kreativiti. Kenapa mereka tak boleh buat? Boleh buat. Kena bagi untuk mereka peluang. Sebab itu saya katakan, latihan bukan bermula di selepas mereka keluar universiti. Latihan untuk dapat kerja bermula dalam kampus. Contohnya, ada akademik, ada non-akademik. Yang akademik biar mereka cemerlang, tapi non-akademik pun mereka kena cemerlang. Apa yang berlaku saya nampak dari pengalaman saya sekarang ni, banyak student kepada akademik. Mereka nak dapatkan grade A saja. Dan mereka membuat banyak benda-benda ke arah itu. Tapi mereka kurang terlibat dalam satuan dan kurang. Jadi sama juga kepada orang-orang muda tingkatan 5 kan. Kenapa mereka pergi gig ekonomi? Gig ekonomi kita tak boleh elakkan. Memang akan berlaku. Tetapi adakah social security? Saya tak nampak ada manifesto yang 1-2 saja yang menyatakan social security. Apa peluang, apa pekerjaan status mereka? Tetap ke kontrak ke apa? Dan mereka ni memang tak ada status. Kalau aksiden berlaku, begitu saja. Apakah mereka simpanan masa depan mereka? Gig economy sementara yes, hari ke hari dapat tinggi income.
Tapi dalam jangka masa panjang, bila mereka telah berkahwin, telah usia tua, di mana mereka nak cari. Jadi semua tu kerja kerajaan. Kerajaan sebagai parti ketiga memimpin negara. Mereka lah akan bagi menjalankan polisi-polisi berkenaan, mengamalkan itu. Jadi peluang pekerjaan boleh kita ciptakan. Boleh. Tapi bagaimana peluang pekerjaan? Sesuai tak dengan kemahiran mereka? Sesuai tak dengan akademi mereka? Perlu tak kita ambil banyak universiti, sudah masuk ke universiti? Ataupun kita boleh mulakan part-time? Mereka belajar sambil bekerja. Satu lagi cara kita kurangkan pengangguran. Satu lagi cara ialah kita tengok kursus-kursus yang ada dalam industri. Sekarang industri kita tak boleh mengangkat, industri tak boleh berdepan dengan kemahiran yang ada pada pelajar kita. Sebab itu kita nampak Singapura, negara kita ambil graduan kita masuk ke Singapura. Sebab graduan kita yang belajar engineering mungkin high tech, bila masuk ke industri mereka tak boleh terima. Sebab itu kita sampai sekarang kita cheap labor dikatakan. Kita masih lagi pandukan labor intensif, bukan modal intensif, bukan ke arah kita nak kurangkan human power, kita tingkatkan kemahiran. Jadi kita kena tengok semua grup. Jadi semua grup kumpulan ini penting dalam negara kita. Sebab itu saya mengatakan tadi ke Ashraf, banyak kali saya dah lontarkan isu ini adalah untuk kepentingan negara kita sendiri. Jadi jangan saja kita lihat kepada orang muda. What about orang yang telah pencen? Sekarang ini 60 tahun ni, saya telah pergi beberapa acara baru ni ya. Orang-orang 60 tahun ni semua masih muda, masih kuat lagi. Mereka boleh kerja sampai tadi. Apa kita nak buat untuk mereka? Jadi mereka ini diambil semula untuk jadi penasihat. Contohnya guru-guru yang telah berjasa, yang telah retire, ambil dia orang sebagai part-time, suruh mereka datang ke sekolah untuk memberi motivasi dan sebagainya. Lecturer, banyak profesor kita telah retired tapi tak digunakan semula. Profesor kita ni bukan kerja untuk wang. Lepas mereka retired, panggil mereka bagi advice kepada setiap fakulti, setiap pelajar, mentor-mentee sistem sangat-sangat diutamakan. Baik. Contohnya baru ni ada satu organisasi yang ASEAN HRM. Okay? Dengan Malaysian IR, dengan HR. Mereka telah buat satu polisi, satu program mentor-mentee dari seluruh Asia. Di mana pelajar kita dalam universiti akan dilatih oleh HR manager, HR director di luar. Dan ini telah dibuat oleh Honda dan sebagainya, DHL, Honda. Dan mereka telah berjaya kerana ilmu yang mereka ada dalam industri disalurkan kepada pelajar. Dan saya pernah lihat pelajar engineering telah mendapat ilmu sumber manusia sebab mereka berdeal dengan mesin. Apabila mereka keluar nanti, mereka tahu macam mana organisasi. Jadi program-program itu perlu diamalkan di universiti dan college dan sebagainya. Alright. Jadi saya rasa Encik Ashraf, kita PRU inilah menentukan segala-galanya. Baik. Pemimpin kita nak pilih itu biar berjiwa rakyat. Tengok rakyat, wang ringgit dilaburkan dalam rakyat dengan ikhlas, dengan amanah, dengan jujur. Tidak ada lagi isu-isu yang kita bincangkan dan kita nak jadikan maruah Malaysia, bukan maruah pekerja. Maruah Malaysia. Malaysia dia kena diangkat tinggi. And we're very proud. Malaysia always disrespect many countries. I'm very proud because Malaysia is the best country in the world yang ada pelbagai kaum, kita gunakan semua itu. Baik, terima kasih Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman, Profesor Pengurusan Sumber Manusia dari Universiti Malaysia Kelantan, berkongsi pandangan cetusan idea melihat kepada isu yang mendominasi golongan muda. Banyak lagi perkara yang perlu kita teliti, sokongan secara holistik dalam meningkatkan gaji terutamanya dan juga meningkatkan profesionalisme golongan muda dalam pekerjaan setiap sektor yang mereka ceburi. Terima kasih sekali lagi dan sudah tentu sekian sahaja Malaysia Memilih untuk waktu ini. Banyak lagi kupasan lanjut akan kami bawakan dalam siri-siri yang akan datang menjelang hari pengundian pada 19 November nanti. Sekian sahaja Malaysia Memilih untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum dan salam hormat.